70. Bagus. Muhammad Azmil Fatih pula? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70 je? Bagus soalan tu Muhammad Azmil Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad bertakluk kepada terma dan syarat. Assalamualaikum kepada para pendengar Radio IKIM. Ini Kapten anda sedang bercakap. Saya ingin mengalu-alukan semua pendengar di dalam pesawat IKIM 1992R, buku vaksinasi dari perspektif sains dan Islam akan tiba tidak lama lagi. Buku ini menceritakan tentang penyakit berjangkit seperti polio, demam campak dan batuk kokol yang disebabkan oleh patogen boleh mengakibatkan berlakunya wabak penyakit. Juga sejarah-sejarah yang menunjukkan wabak penyakit tidak boleh dipandang ringan. Segera dapatkan bantuan kru dengan WhatsApp 011-5769-5400 untuk mendapatkan promosi pracetakan sebanyak 35%. Sehingga itu, duduk tenang dan nikmati hari anda dengan tenang. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Di sepanjang zaman tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad, anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi.
hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Jengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kita, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah kita berada di Aspirasi 10.1. Apa asbabnya dekat sini? Sebab kita nak sama-sama ikuti lagi rancangan yang bermanfaat untuk kita dapatkan lagi perkongsian ilmu, maklumat, info dan juga segala yang boleh kita belajar dekat sini. Terima kasih kepada anda yang sentiasa teman-temankan saya ke arah mana waktu ini kan, yang mungkin dalam kenderaan, dekat pejabat ke, dekat tempat kerja. Moga kita dapat lagi hasilkan yang terbaik setiap hari. Itulah matlamat kita untuk bawa kebaikan dalam hidup ini. Masya Allah. Okay, sebab tu kena buat baik kan. Pesan para asatizah kita, kalau kita cakap buat baik ini memang kena tanpa henti, sentiasa berterusan, walaupun kecil, walaupun sikit, tetapi tetap ada istiqamah lakukan kebaikan. Okey, dan antara yang paling mudah untuk kita lakukan kebaikan adalah menjaga akhlak kita yang baik. Sebab tu ulama menyebut akhlak yang baik ada pada 3 perkara, iaitu berbuat kebaikan, menjauhi kemudaratan dan tunjukkan wajah yang menyenangkan kepada orang lain. Okey, lepas ni kita kena lebih hebat untuk bantu orang, okey, lebih suka untuk buat kebaikan dengan orang lain dan lebih gemar untuk memudahkan urusan orang. Semoga hidup kita juga akan jadi baik. Sebab apa? Itu pantulan kebaikan. Buat dulu untuk orang, moga-moga pantulan kebaikan tu kembali kepada kita. Amin, amin, insyaAllah. Okay. Dan hari Jumaat ni jom sama-sama kita selawat banyak-banyak lagi. Okay. Jom kita nak berhibur lagu selawat ni bersama Intim featuring Ustaz Don Daniel, lagunya Taibah. Kekal bersama IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beribu
Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pemirsa, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih Pemirsa. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Bertaluk kepada permaran syarat. Al-Quran Tagging Telaga Biru ada 25 kelebihan. 25 kelebihan dalam satu Al-Quran. Ada 341 penanda. 341 penanda. Memfokuskan sirah, doa, fiqh dan kisah umum sebagai bacaan dan amalan. Al-Quran Tagging Telaga Biru pelbagai corak dalam bentuk zip atau diari. Hubungi 03-6275-4070 atau layari telagabiru.com.my. Lahad Datum 107.3 FM. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq. Kita nak teruskan lagi bola bicara kita, rancangan ilmu kita menerusi rancangan Tadabbur di waktu ini, dan anda boleh tonton juga di Facebook, di YouTube IKIM. Like, komen, share, follow untuk dapatkan lagi manfaatnya menerusi rancangan ini, okey? Dan menerusi juga pertemuan kita, nak bawakan lagi perkongsian ilmu oleh tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur, yang dah pun ada bersama-sama kita di dalam konti waktu ini nak mengalu-alukan Dr. Samsul. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Syafiq, apa khabar? InsyaAllah baik seadanya. Kan, biasalah hari Jumaat ni semangat-semangat kita kan Doktor? Ya, ya. Kan, apa Banyakkan saja. selawat insya-Allah. Betul-betul. Banyakkan selawat kita kat situ kan. Orang kata hari Jumaat ni hari yang kita nak memperbanyakkan lagi ibadah sunat kan. Baik. Di mana ibadah wajib tu dah memang penting, kena buat macam biasa. Tambahkan lagi kan dengan amalan sunat tu kan. Hari yang penuh barakah insya-Allah. Betul-betul. Siapa sangka mungkin ibadah sunat tu lah dapat menampung kan Ya, dalam amalan-amalan kita. Okey, Doktor, kita nak sambung lagi untuk kuliah kita pada pagi ini, rancangan Tadabbur. Kita nak buka Quran, jom sama-sama nak ajak pendengar kita buka surah Al-Insyiqaq. Nah, sebab kita sedang membincangkan Tadabbur surah ini, kita nak sambung di ayat yang ke-9, yang ke-10 dan ke atas lah, Doktor. InsyaAllah. InsyaAllah. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada semua para pendengar IKIM.
dan juga pada Diri Syafiq. Sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat dan kasih Allah Ta'ala. Amin, amin. Baik, Alhamdulillah, syukur kita Allah Ta'ala. Assalamualaikum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ahli bait baginda para sahabat baginda. Baik, pada minggu lepas kita telah sampai kepada ayat yang ke-9, ya. Pada ayat yang ke-9. Jadi hari ini kita sambung ayat yang ke-10. Kita ambil ayat yang ke-15 dulu. Dan insya-Allah kalau sempat kita akan habiskan, ya. Baik, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-9 sampai ayat ke-15. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Baik, Allah SWT berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya daripada belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, iaitu neraka. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahawa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bahkan bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihat. Baik, kalau kita lihat pada ayat yang ke-10 ini, sebenarnya dia adalah keterbalikan, ya, daripada ayat yang ke-7, ya. Ya, Allah menyatakan fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Diberikan sebelah tangan. Ya, di sebelah tangan kanannya ataupun diberikan daripada pihak kanannya, maka di waktu itu dia akan diberikan akan hisab dalam keadaan yang mudah, dan dia akan dikembalikan kepada kaumnya dalam keadaan yang gembira. Jadi ini keterbalikan pada orang-orang yang kafir, ya. Iaitu orang-orang kafir yang mereka itu tidak mempercayai akan agama ini dan juga memperolok-olokkan orang-orang yang beriman, maka mereka itu nanti akan diberikan kitab mereka di belakang, daripada arah belakang. Dan di situ sebenarnya Allah SWT nak menunjukkan kepada kita, iaitu berkaitan dengan arah tu, maksudnya benda yang sesuatu yang tidak baik, ya, yang tidak elok. Jadi ini sesuatu benda yang sebagai tamsilan lah, ya. Kalau kita tengok di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa orang yang begini fasawfa yad'u thubura, dan akan dimasukkan dia ke dalam api yang menyala-nyala, ya. Jadi dapat kita lihat dua keadaan lah. Satu keadaan orang-orang yang di dunia mereka itu bersusah payah, ya, betul, bersusah payah dengan mengamalkan syariat, bersusah payah dengan menjaga keluarganya supaya mengikut jalan yang benar, bersusah payah dalam menjaga syiar-syiar Allah SWT, walaupun orang kafir memperolok-olokkan dia, tetapi nanti di hari akhirat dia akan dapat kegembiraan. Terbalik dengan orang yang kafir, di dunia mereka bersenang-senang, mereka itu tidak terikat dengan apa-apa peraturan, tapi nanti bila dikembali kepada Allah Ta'ala di hari akhirat, dia berada dalam keadaan yang muram durja, yang mereka itu tidak akan bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan di dunia. Malah bukan setakat itu saja, keluarga mereka juga disertakan bersama dengan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Itu kontra tu. Ada kontra. Nampak? Jadi betul lah. Dikatakan bahawa dunia ini sijnul mukmin, sijnul mukminin wal jannatul kafirin. Sesungguhnya dunia ini adalah penjaranya orang mukmin, betul, dan syurganya orang-orang kafir. Kerana orang mukmin di dunia memang bersusah payah. Sebab tu juga, betul kan? Kalau kita tengok dekat dunia ni, kalau orang mukmin apa yang dia tak boleh buat, tapi di akhirat dia boleh buat. Semua boleh buat. Macam kita pernah bincang kan, ada khamar yang ada dibenarkan khamar dekat syurga. Allahu Akbar. Dan tidak ada apa yang haram di sana, ya. Apa yang menjadi haram di dunia tidak akan jadi haram di sana. Jadi di sinilah sebenarnya Allah Ta'ala nak menunjukkan satu bentuk balasan terhadap orang yang menjual dirinya kepada Allah, ya, yang menjual dirinya untuk agama, serahkan diri pada Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang tak terfikir oleh akal, ya, dengan sesuatu yang menggembirakan kita, bukan setakat kita saja,
keluarga kita juga Allah Ta'ala akan bagi kegembiraan, nikmat yang sedemikian. Ya. Jadi tak apalah kita bersusah payah sedikit di dunia. Ya, sebelum nanti insya-Allah Allah bagi pada kita nanti di hari akhirat itu dengan kegembiraan, kenikmatan diberikan kepada kita syurga, ya, berbanding orang kafir yang mereka itu duduk dekat dunia ini, dia rasa dunia ini sebagai syurga dia. Tetapi sebenarnya hakikat itu yang akan menjadikan bala yang berpanjangan, yang tidak akan ada kekesalannya nanti bila mereka tiba di hari akhirat. Betul. Jadi ini satu benda yang kita kena fikirlah, ya. Kadang-kadang seronok je kat dunia ni sekejap je. Kena ambil kira tu. Sekejap je benda nikmat, orang kata apa, daripada benda-benda yang maksiat ni, dia bukan berkekalan pun, keseronokan dia, kan. Tetapi azab dia, balasan dia berpanjangan dan tidak ada akhirnya. Kan. Sampai pindah ke akhirat nanti terbawa balik. Betul. Benda yang tak baik itu kan. Allahuakbar. Dan begitu juga benda yang dikatakan kebaikan di dunia ni, sekejap je. Kita semayang malam contohnya 4 rakaat ataupun 8 rakaat, kan. Sekejap je, 10 minit, setengah jam, 10 minit siap. macam tu, kan. Siap, kan. Tetapi nanti balasannya itu berterusan, tidak ada akhirnya juga, dengan kenikmatan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini benda yang kita kena faham, ya. Dalam sesuatu yang kita katakan logik Al-Quran. Betul. Dia sebenarnya kalau kita tengok logik kita dengan logik Quran ni, dia sangat kontra, dia sangat kita katakan bertentangan, kan. Macam kita punya akal, kan. Contoh dalam pemikiran kita, kalau nak rezeki kita kena cari duit lah, kita kena berusaha. Tapi dalam Quran kata kena takwa dulu. Betul. Kan. Itu logik Al-Quran. Dan logik Al-Quran ni lain. Faham takwa kepada Allah, rezeki datang, rezeki akan datang, barakah tu akan datang. Kan. Jadi macam tu. Kalau kita tengok dalam logik kita, nak kaya ni kena kumpul duit, kan. Kena kedekut lah. Tapi dalam Quran kata tak, kalau nak kaya kena infakkan lagi duit. Banyak beri, banyak kan, dapat. Kena banyak lagi sedekah. Betul. Kan. Banyak keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Banyak keluar, banyak akan datang. Kan. Jadi ini logik Quran. Sebab tu satu sudut yang kita kena faham. Mukjizat tu lah. Kan. Dalam Quran ni kita kena faham logik Quran. Sebab logik Quran ni dia lain sikit daripada special. Daripada akal istimewa kita. Betul, kan. Jadi ini satu benda yang kita nampak perkara yang unik lah dengan kemukjizatan Al-Quran itu, kan. Jadi masuk dalam apa yang kita bahaskan ini, maksudnya kegembiraan itu sebenarnya Allah SWT berikan pada orang mukmin ini sebenarnya dalam kesusahan. Inna ma'al usri yusra, kan. Sesungguhnya setelah mana Allah uji kita dengan kesusahan, Allah akan bagi kemudahan. Di situ akan ada nikmat sebenarnya. Sebenarnya Allah Ta'ala nak didik kita, walaupun di dunia ni kita susah dengan melakukan syariat, tapi sebenarnya dalam melakukan syariat itu, dalam kesusahan itu, dia akan ada kelapangan, ketenangan. Dan dia akan ada keseronokan. Contoh, saya bagi contoh, katakanlah pada kita air sirap. Air sirap tu kita rasa macam biasa je, kan. Cuba waktu kita berpuasa tengah hari tengok air sirap. Dia punya cabaran macam. Nampak tak? Pula ada ais. Ada ais, kan. Kemudian ada pula titik-titik yang keluar dekat luar cawan tu, kan. Apa wap peluk sejuk tu. Cuba kita bayangkan, kan. Dan bila mana waktu berbuka puasa kita minum air sirap tersebut, dia punya rasa dia sangat nikmat. Allah. Nampak tak kat situ, Jadi sebenarnya Allah nak ajar kita supaya bersyukur. Betul. Didikan Allah tu. Kadang-kadang benda kecil-kecil je, kan. Benda-benda yang biasa-biasa je lah hidup kita ni. Kalau tak ada dia, kita kurang sebenarnya. Dan itulah pelengkap untuk kita, kan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala bagi pada kita ni macam-macam lah dalam kehidupan kita ni, kita kena lalui. Kita kena alami, sebab nak melatih kita supaya sabar dan juga syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akbar. Dan di sinilah sebenarnya nilai hidup, kan. Nilai hidup, makna hidup, tujuan hidup, kan. Bila kita ada sabar dan syukur, kan, di situ ada nilai hidup. Contoh tadi kita sebutkan orang beriman, kan. Dia memang Allah Ta'ala perintahkan untuk melaksanakan akan syariat. Susahlah, kan. Orang perempuan kena tutup sana, tutup sini, kan. Tutup aurat dia. Orang lelaki pula kena solat, kena tutup. Ada pula hak-hak, batasan-batasan. Ada benda boleh kita makan, ada benda kita tak boleh makan, ya. Jadi di situ kita nampak susah. Di situ ada sabar. Tapi dalam kesabaran itu nanti Allah bagi nikmat yang dengannya itu kita akan syukur. Kan? Dan syukur di situ bukan setakat syukur di akhirat saja. Di dunia pun kita dah dapat nikmat sebenarnya. Macam tadi cerita air sirap tadi lah, kan. Kalau ke akhirat tu lebih 100
ratusan jutaan kali ganda lah. Lagi sedap. Lagi sedap. Tapi macam kita tengah puasa pun, bila kita tengok sirap macam tu kan, kita rasa macam sedap sangat sirap tu kan. Nikmat rasa kan. Nikmat sangat kan. Jadi sebenarnya di situ sudah ada di situ Allah ajar kita untuk kita bersyukur. Jadi jangan kita rasa berat sebenarnya, dan kita jangan rasa keluh kesah lah. Bila kita melaksanakan hukum Allah Ta'ala ni. Sebab apa? Sebab setiap benda tu ada hikmah. Betul. Ya, setiap benda yang kita buat tu akan ada ganjarannya, balasannya. Dan di situ kita kena dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya, untuk kita ni lebih menjadi hamba Allah Ta'ala yang sebenarnya. Kan? Betul. Jadi jangan risaulah kalau susah ni, teruskan bersusah payah kerana Allah tu kan. Kerana Allah. Kita buat tu kerana Allah. Memang syariat ni satu benda yang berat untuk kita lakukan. Apatah lagi kalau benda tu satu yang kita katakan melibatkan orang lain. Kan? Betul. Macam contohnya kita sebutkan tadi, bahawa orang yang beriman tu dia akan gembira. Malah bukan setakat itu saja. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Dia akan kembali kepada ahli dia, maksudnya ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya itu dengan gembira juga kan. Jadi sama juga konsepnya kalau kita dengan kawan-kawan kita di dunia ni kan. Kadang-kadang kita nak membantu mereka contohnya isu sekarang ni tengah Palestin itu saudara kita itu adalah merupakan orang-orang yang seagama dengan kita kan? Jadi kita kena wajib membantu mereka, berdoa untuk mereka, untuk keselamatan mereka, dan apa yang terdaya untuk kita lakukan itu memang kita kena bantuan lakukan kan. Sebab tu kita alhamdulillah lah kat Malaysia ni kita nampak semangat itu ada kan. Jadi bukan setakat kita saja nak bergembira, tapi kita nak gembira juga mereka dengan kadar yang mampu kita lakukan sebab itu penting untuk kita, sebab dalam kesusahan yang kita alami ni sebenarnya akan ada kegembiraan. Itulah nikmat beragama sebenarnya. Betul. Nikmat beragama. Jadi bila kita ada kita sebut tentang nikmat ni bukan setakat nikmat makan, minum, harta benda atau kekayaan, tetapi sebenarnya ukhuwah tu sendiri adalah nikmat. Ukhuwah tu sendiri adalah merupakan satu rahmat yang dengannya itu melapangkan dada kita, melapangkan hati kita. Jadi itu benda yang kita akan lalui dalam kehidupan kita, dan pastinya perkara itu akan diganjarkan Allah Ta'ala nanti di hari akhirat dengan kegembiraan kita nanti di sana. Kan? Sebab tu saya sering ingatkan bijaksana. Bukan bijak sini, bijak sana kan. Kita bukan bijak, kita buat dekat sini, tapi kita akan ambil kat sana. Kita akan ambil dia punya hasilnya dekat sana. Betul. Baik, itu di antara benda yang kita dapat tengoklah dekat ayat ini bahawa orang kafir mereka itu akan diberikan kitabnya itu daripada arah belakang, dan mereka akan berteriak celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan di waktu itu tidak ada patah baliknya, tidak ada U-turnnya. Baik, jadi di situ dikatakan wayasla sa'ira, dalam keadaan yang api yang menyala-nyala. Dan disebutkan juga dalam ayat ini, innahu kana fi ahlihi masrura, dan sesungguhnya dikatakan di dunia dahulu dia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Kan. Jadi dia rasa dia dah lepas lah kan, dia rasa dia dah okey, dia dah menang. Tapi sebenarnya tidak begitu. Sebab tu Allah menyatakan pada ayat yang seterusnya, innahu dhanna an lan yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak akan kembali kepada Allah. Kan. Jadi di sini Tak lama seronok. Tak panjang seronok tu kan. Betul kan. Sekejap ya Allah. Dia rasa dia tu tak akan kembali kepada Allah. Dia tidak akan dihisap, dia tidak akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang mereka lakukan. Tetapi yang demikian itu tidak kerana sesungguhnya kembali pada Allah Ta'ala itu pasti. Untuk sesiapa pun mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan perkataan yang Allah Ta'ala gunakan ini adalah hur. Hur ni hurriyah, maksudnya bebas, merdeka. Jadi kembali pada Allah Ta'ala itu sebenarnya hakikat kemerdekaan. Kan, sedangkan orang kafir dia rasakan lan yahur, dia takkan kembali. Sebab dia terasa terikat kan. Tapi kita kalau nak terikat dengan Tuhan sampai ke akhirat kan. Sampai bila-bila. Jadi inilah konsep yang kalau kita lihat kan, kemerdekaan itu bila kita bersama dengan Allah. Kan di dunia ini ada juga kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang bersifat sementara lah, kebebasan daripada penjajahan dan sebagainya. Tetapi hakikat kita ni bebas sebenarnya adalah bila mana kita bersama dengan Allah Ta'ala, kita lepas dari titah mustaqim, barulah kita dikatakan sebagai kita merdeka. Masuk syurga tu baru kita diceritakan ataupun dikatakan kita tu merdeka. Jadi orang kafir
dia mengatakan innahu dhanna an lan yahur, sesungguhnya mereka menyangka bahawa mereka tidak akan kembali. Ya, Allah mengatakan bala inna rabbahu kana bihi basira, malah sesungguhnya melihat. Tidak yang demikian, inna rabbahu kana bihi basira, dan sesungguhnya Allah Taala itu melihat di atas apa yang mereka lakukan. Allah tahu kecil-kecilnya kan. dan Allah Taala catat, dan pada Allah Taala ada malaikat yang mencatat setiap amal yang manusia ni buat. Jadi tak boleh nak dari manalah kan. Jadi di sinilah dapat kita faham bahawa dalam perjalanan kehidupan kita ni, kita sebenarnya dipantau. Betul. Kita dipantau. Di mana saja pun kita dipantau, dan Allah melihat di atas apa yang kita lakukan. Jadi inilah yang Allah sebutkan keterbalikan daripada orang beriman yang mereka itu susah di dunia tapi gembira di hari akhirat. Allah kontrakan balik. Jadi orang kafir pula, dia seronok dekat dunia, dia bergembira dekat dunia tapi susah dan menderita di hari akhirat. Itu benda yang dapat kita faham daripada ayat ini. Dan kemudian Allah sambung lagi pada ayat yang ke-16, fala uqsimu bisyafaq wal laili iza wasaq wal laili iza wama wasaq wal qamara idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihim qur'anu la yasjudun. Baik, kita ambil kat situ dulu ya. Kita ambil daripada ayat 16 sampai ayat yang ke-21 ya. Maka sesungguhnya Allah bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kalian melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mahu bersujud. Jadi ini yang Allah Ta'ala nyatakan dan kemudian Allah Ta'ala telah bersumpah dengan syafaq. Jadi syafaq ini adalah kita katakan waktu maghrib lah, mega merah tu yang dikatakan waktu maghrib malam yaghibul syafaq. Waktu maghrib itu selama mega merah belum tenggelam. Dikatakan itu yang dikatakan syafaq itu maksudnya di waktu itu Allah SWT telah bersumpah dengan kejadian tersebut dan kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan perkara tersebut? Nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala berkuasa menjadikan siang dan malam, memasukkan siang ke dalam malam dan kemudiannya memasukkan malam ke dalam siang. Maksudnya di sini bahawa setiap benda yang ada di atas muka bumi ini pasti akan ada dia punya akhirnya. Siang akhirnya itu dengan malam, dan sebelum datangnya malam yang betul dia akan ada syafaq. Jadi ini nak menunjukkan walaupun macam mana keseronokan kita di atas muka bumi ni pasti akan ada akhirnya. Tak ada kekal. Tak ada yang kekal. Betul. Jadi ini satu benda yang kita muda pun kita akan tua nanti. Kita akan tua kan. Betul. Kalau kita kuat kita akan lemah kan. Kalau kita katalah kita ni pandai sangat kan, satu ketika ni kita akan nyanyuk. Betul kan. Kan. Tak ada apa yang kekal di atas muka bumi ni. Nak seronok macam mana lagi kan. Semua jadi, tu tak ada limitation dia. Jadi benda tu sebenarnya dia ada penghujungnya. Had dia tu. Penghujungnya kan. Jadi Allah Ta'ala berfirman, Allah yang kekal kat situ. Allah berfirman, Allah Ta'ala dia bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Maksudnya berakhirlah di waktu itu waktu siang bila mana sampainya waktu syafaq tu, dan juga sampainya waktu malam beralih cuaca, beralih keadaan kan. Jadi di sinilah kita kena sedar bahawa untuk kita mendapat kebaikan di akhir perjalanan hidup kita ni, kita kena berbuat baik di awal perjalanan hidup kita. Berkata Ibn Athaillah As-Sakandari, min alamatin nuji fin nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Di antara tanda kejayaan seseorang itu di hujung perjalanannya adalah dirujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala di awal perjalanannya itu. Jadi nakkan kita bergembira nanti ke akhirat, kita kena siapkan kat bumi, dekat dunia ni. Apa yang kita perlu lakukan dan apa yang dipertanggungjawabkan pada kita kena laksanakan dengan sebaik mungkin. Sebab nak dapatkan kebaikan kejayaan di sana, kena mulakan dekat sini kan. Jadi itulah yang kita dapat lihat di sini.
Allah menyatakan, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dengan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila dia menjadi purnama. Jadi dalam malam, Allah nak ceritakan sebenarnya walaupun malam ada kecantikan dia, keindahan dia, dan keindahannya itu adalah al-qamar itu sendiri, wal qamar iza tasab itu, dan bila mana bulan itu dia menjadi purnama. Nak menceritakan apa pasal bulan ni sebenarnya, kan? Sebab nak ceritakan bulan ni dia ada nama-nama dia. Maksudnya dia ada tahapan-tahapan dia. Betul. Dan dia akan kaitkan dengan ayat yang selepasnya itu, iaitu la tarkabunna tabaqan an tabaq. Maksudnya manusia ni juga ada tingkatan ni, demi tingkat, aras demi aras dalam kehidupan. Jadi kalau kita lihatkan macam bulan ni disebutkan al-qamar, kan? Al-qamar ni kalau kita lihatkan dia adalah ibarat bulan yang tengah di antara hilal dengan juga badar. Kalau kita katakan badrun itu bulan purnama, betul, dia penuh bulan ya. Kalau kita katakan anak bulan hilal, ya, sabit. qamar ni dia di antara itu, kan? Jadi dia ada dia punya pusingannya. Wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Ya, Allah menyebutkan surah Yasin, dan bulan itu kami perjalankan dia sehinggalah bila dia datang ataupun dia sampai ke pusingan dia yang awal, dia akan umpama tandan kurma yang kering. Dia jadi macam hilal, bulan sabit lah. Kita kata bulan sabit, ya. Jadi Allah tak bersumpah dengan perkara itu, dan kita tahu bila Allah tak bersumpah dengan perkara ni, dia ada kait-mengait dengan benda yang Allah nak sampaikan. Dan kita diminta untuk mencari hikmahnya, kita mencari akan perkara yang tersirat di sebaliknya, dan Allah sebutkan selepas itu. Dan manusia itu juga sesungguhnya kalian tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Kata Ibn Kathir, kita melalui tingkatan daripada anak-anak, daripada bayi kepada anak-anak, kemudian kembali kepada jadi agak dewasa, jadi remaja, dan kemudian belia, seterusnya jadi dewasa, dan seterusnya jadi tua. Itulah kita punya pusingan kehidupan. Dan bila kita dah peringkat tua tu, kan, kita akan jadi macam budak lah. Ya, betul. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Nak jalan pun. Ya, tersengit-sengit. Sama je. Kalau kita tengokkan dalam Quran, Allah katakan, dan bila mana Allah panjangkan wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Bila Allah Taala terpanjangkan umurnya, dia akan dipatah balikkan kejadiannya. Maksudnya dia akan jadi macam bayi balik lah. Sebab tu kalau senyum pun gigi tak ada, macam kalau kita lihatkan macam baby, kan. Baby 7 bulan tu dengan baby yang 70 tahun ni sama-sama gigi tak ada. Betul. Kan. Kalau baby 7 bulan tu dia pakai pampers, baby yang 70 tahun ni pun dia akan pakai pampers juga. Kan. Kalau baby yang 7 bulan tu kita pegang dia punya kulit dia lembut je, kan. Hak yang 70 tahun ni pun lembut juga dia punya kulit. Dia akan sama balik. Kan. Dan dia akan perangai lebih kurang, macam ni dia akan lupa, dan dia akan kembali kepada keadaan yang di mana awalnya. Dari sinilah kalau kita lihatkan, kita akan mengalami perkara itu. Jadi kerana itu kita kena mempersiapkan diri kita dengan kebaikan, dengan ketakwaan. Dan insya-Allah kalau kita ni jaga betul-betul, Syafiq, sebenarnya benda itu memang fitrah, tapi Allah boleh jadikan lebih baik. Contoh macam mana, saya pernah jumpa orang yang dah umur 102 tahun, dia boleh baca Quran lagi tanpa pakai spek mata. Cantik mata. Sebab daripada awal lagi dia memang setiap hari paling tidak satu muka surat dia baca. Itulah amalan istiqamah dia. Sampai dia umur 102 tahun. Allah jaga. Dia nenek lah, nenek. Dia boleh baca tanpa pakai spek mata. Allah jaga. Allahu akbar. Dan ada di kalangan guru-guru saya lah yang dah umur 80 tahun, kan. Sembahyang tahajud ni kita orang muda pun kalah dengan dia. Kalau kita paling lebih 8 lah, kan, kita boleh buat, kan. Dia orang sampai subuh dia boleh buat. Dia bangkit pukul 4 pagi, 3.30 tu, sampai subuh dia boleh buat solat tahajud, hajat, tasbih. Tiap-tiap hari dia buat macam tu. Saya pernah satu ketika dengan beliau itu, untuk kita lawan dia punya amalan malam, memang tak boleh nak lawan lah. Sebab dia punya amalannya tu dah istiqamah daripada muda. Jadi ada orang yang macam tu, dia tak jadi macam tadi yang kita sebutkan tadi. Dia lupa, kemudian dia kembali dalam keadaan yang kita katakan lemah dan sebagainya. Tapi Allah muliakan mereka ni dengan ibadah.
Mujizat Quran ni kalau kita pegang Quran ni kan, ya Allah, Betul, Allah jaga penglihatan kita, Betul. kita tu. Allah Akbar. Jadi ini yang Allah Ta'ala sebutkan tentang kejadian manusia. Ya. Jadi itu semua yang Allah sebutkan dalam Quran. Mengapa mereka tidak mahu beriman? Dan apabila dibacakan kepada mereka, mereka tidak mahu bersujud, kan? Jadi kalau kita lihat pada ayat ni ada satu tempat di mana kita dikehendaki apabila baca sujudlah, kan? Dan dalam hadis mengatakan, memang sahabat mengatakan Nabi SAW bila sampai ke tahap ke ayat ni, mereka bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Baik, balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi Allah menyatakan, Allah sambung kemudiannya itu, ya, walaupun orang kafir ini mereka tidak bersujud kepada Allah SWT, bahkan orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, maka berikanlah khabar gembira kepada mereka itu dengan azab yang pedih. Kan ini satu uslub yang Allah Ta'ala nak kita katakan sindir, ya. Fabashirhum bi'adzabin alim, ya. Dan berikanlah berita kepada mereka itu bahawa mereka itu akan didatangkan dengan azab yang pedih, ya. Tetapi orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, mereka itu akan diberikan kepada mereka itu pahala yang tidak putus-putus. Maksudnya dia akan diberikan dengan pahala yang berterusan, kan? Jadi ini satu bentuk perbandingan yang kita sebutkan di awal tadi, kan? Di antara kita katakan kehidupan orang kafir yang mereka itu seronok di dunia tapi akan menderita nanti ke akhirat, berbanding dengan orang mukmin yang kehidupannya itu kita nampak macam susah dekat dunia dengan syariat yang terpaksa dilaksanakan, kerana itu adalah merupakan satu bentuk taklif kepada mereka, tetapi di hari akhirat mereka akan diberikan dengan kegembiraan, kebaikan yang tidak putus-putus di sisi Allah SWT, berpanjangan, ya. Dan ini bendanya yang kita kena faham, ya, daripada surah Al-Insyiqaq ini, nak menunjukkan bahawa sesungguhnya janganlah kita ni rasa terbeban dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang Islam, ya, sebagai seorang mukmin, kerana kita akan dibalas dengan balasan yang begitu besar hebatnya, sampaikan tak putus-putus nikmatnya, kan? Dan inilah benda yang kita pegang sebagai orang-orang yang beriman, kan? Jadi ini satu, kita katakan sebagai satu kesaan, motivasi untuk kita, untuk sentiasa kita berbanggalah dengan keadaan kita sebagai seorang mukmin dan muslim, dan mudah-mudahan itu akan menjadi saham yang mendatangkan kebaikan kepada kita bersama dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Itu dia, kan. Lengkap kita sama-sama untuk membawakan tadabbur surah Al-Insyiqaq, dan saya kira dalam ayat ini pun banyak yang kita faham, yang kita belajar, Doktor, supaya setiap yang kita fahami satu demi satu ayat Al-Quran ini, kita harap dapat terus amalkan. Kan itu yang bagus, dan yang kita rasa yang nak diketengahkan dalam tadabbur itu, kita baca, kita faham dan terus amalkan. Kan itu yang utama, insya-Allah. Sampaikanlah juga dengan apa yang kita belajar ni, kalau mungkin dalam keluarga kita, kan, nanti dekat dalam waktu lepas solat tu, kita sama-sama boleh sampaikan lagi mesej dalam surah ini. Doktor, terima kasih, Doktor, atas perkongsian sangat-sangat bermanfaat ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari waktu yang sama menerusi rancangan tadabbur. Kita akan teruskan lagi dengan surah lain pula untuk kita tadabbur. Terima kasih, Doktor. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang juga ikuti Bola Bicara ini menerusi rancangan tadabbur, dan terima kasih yang juga like, komen, share banyak-banyak tu untuk manfaatnya. InsyaAllah semoga kita dapat lagi belajar, faham dan info yang berguna untuk kita menerusi rancangan tadabbur. Okey, dan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Negeri Sembilan 102.7 FM. أستغفر الله العظيم
Bersama saya, Erwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Emporium Islami. Kehidupan Rasulullah SAW umpama mata air jernih yang tidak pernah keruh dan kering. Ia sentiasa sedia menawarkan air bagi yang kehausan. Tiada manusia yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Baginda adalah teladan terbaik buat seluruh umat. Dalam apa jua keadaan, baginda sentiasa sedia membimbing dengan penuh kasih sayang. Pernah seorang Arab Badawi yang tidak tahu tentang hukum dan adab telah membuang air kecil di dalam masjid. Tindakan orang tersebut membuatkan para sahabat yang melihatnya merasa marah. Mereka menegur Badawi tersebut dengan keras sekali, menyuruh lelaki itu menghentikan perbuatannya itu. Rasulullah SAW dengan tenang bersabda kepada para sahabat yang sedang marah kepada orang itu, biarkan dia. Mendengar sabdaan tersebut, para sahabat pun membiarkan Badawi itu sampai selesai hajatnya. Setelah itu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda, sesungguhnya masjid ini tidak boleh terkena air kencing ataupun kotoran lain sedikit pun. Sesungguhnya ia digunakan untuk mengingati Allah, salat dan membaca Al-Quran. Setelah itu Rasulullah SAW meminta seorang sahabat membawakan sebaldi air. Kemudian baginda menyiramkan air tersebut ke tempat yang terkena kotoran itu. Begitulah indahnya akhlak dan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap orang yang tidak tahu. Walaupun baginda adalah seorang yang paling mencintai masjid dan menjaga kesucian masjid, baginda tidak menunjukkan sikap amarah kepada orang itu, tidak mengusirnya, tidak berkata kasar kepadanya, kerana dia seorang yang tidak tahu. Badawi itu disantuni dengan nasihat dan layanan yang baik. Baginda juga menjelaskan kenapa perbuatan itu tidak dibenarkan hingga orang itu memperolehi ilmu yang dia patut tahu. Santunilah mereka yang tidak tahu, kerana mereka perlukan orang berilmu yang menegur dengan hikmah. Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayuh berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah, kebajikan dan pendidikan anjuran Yadim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yadim 566060625428 atau layari laman sesawang Yadim www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Masjid Diraja Sultan Sulaiman. Masjid Diraja Sultan Sulaiman telah dibina pada tahun 1932 sempena pemasyhuran Kelang sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Selangor. Ia adalah satu pemberian dari Kerajaan Inggeris kepada Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor yang kelima. Perasmiannya disempurnakan oleh baginda pada tahun 1934, dikenali dengan nama Masjid Sulaiman Jama' Ar-Rahmah. Masjid ini pernah dijadikan Masjid Besar Selangor sehinggalah terbina Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Bandar Shah Alam. Sekarang dirasmi sebagai Masjid Diraja Sultan Sulaiman, Kelang. Terletak bersebelahan dengan Istana Besar Selangor, Istana Alam Shah dan Kolej Islam Sultan Alam Shah ataupun KISAS yang dahulunya termasuk dalam perkarangan istana. Reka bentuk masjid ini agak berlainan dari mana-mana masjid yang ada di negeri Selangor maupun di Malaysia. Daripada hasil bacaan buku-buku sejarah Malaysia, ada yang mengatakan Masjid Sultan Sulaiman mempunyai pengaruh campuran seni bina Islam Moorish dan seni bina Inggeris. Ada pula yang mengatakan Masjid Sultan Sulaiman
berkonsepkan Art Deco kerana elemen dekoratif yang minima diguna pakai di sini. Masih terdapat unsur-unsur klasikal terutama pada tiang, namun ia agak minima. Kubah masjid berbentuk separuh bulatan ataupun separuh hemisfera berwarna kuning telur. Kubah besar ruang solat utama dikelilingi oleh beberapa kubah yang lebih kecil. Terdapat 8 menara kecil di sekeliling masjid dan satu menara besar lagi tinggi di bahagian tengah laluan masuk dari anjung utama. Menara ini juga dihiasi dengan kubah kuning di puncaknya. Arkitek yang mereka bentuk masjid ini ialah Al Castevan. Masjid ini boleh menampung lebih kurang 1,000 jemaah dalam satu masa. Ruang solat utama pula berbentuk oktagon di bahagian bawah dan mula bertukar ke bentuk bulat pada arah 10 meter. Manakala di tepi masjid terdapat tangga yang digelar tangga diraja, iaitu tangga yang menghubungkan istana Alam Shah dan makam Diraja Kelang. Unsur-unsur lama yang masih dikekalkan ialah cermin berwarna-warni yang boleh dilihat di bahagian atas kubah masjid. Walaupun sudah berusia lebih separuh abad, bangunan masjid ini masih kukuh dan teguh, seperti pintu besi yang terdapat di sekitar masjid dan juga mimbar yang diperbuat daripada kayu cengal dan chandelier masih bertahan sehingga ke hari ini. Batu bata dan marmar yang diimport dari negara-negara Islam seperti Turkiye menjadikan suasana pengudaraan dalam masjid nyaman dan menenangkan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah juang yang memilihnya.